Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang sejarah perkembangan kayak di Malaysia dan di dunia serta jenis-jenis kayak yang digunakan. Okey, kita mulakan dengan sejarah kayak dunia. Seorang individu yang berbangsa Scottish iaitu John McGregor merupakan seorang individu yang mengetengahkan idea baru dalam aktiviti kayak. Jika sebelum ini aktiviti kayak digunakan sebagai pengangkutan, beliau telah mencetuskan idea baru seperti kayak dalam bidang pendidikan serta bidang sukan. Dan atas usaha beliau telah dinobatkan dan telah diberi gelaran sebagai bapa kayak pemodenan. Pada tahun 1865, beliau telah menciptakan sebuah kayak yang diberikan nama sebagai Rob Roy. Sepanjang tahun 1865 sehingga 1867, beliau telah menjelajahi hampir ke semua sungai-sungai di Eropah dengan menggunakan kayak ciptaannya. Okay, sebelum saya meneruskan tentang sejarah kayak di Malaysia, saya akan terangkan sedikit tentang perbezaan kanu dan kayak. Secara ringkas, kanu ini adalah sejenis kenderaan air yang mempunyai geladak yang terbuka dan hanya menggunakan satu bilah pendayung saja untuk dikayuh. Dan contoh yang boleh saya beri adalah seperti sampan. Manakala untuk kayak pula, dia mempunyai geladak yang tertutup dan menggunakan dua bilah mata dayung di sebelah kiri dan kanan. Dan contoh yang saya boleh beri juga adalah seperti kayak laut. Jadi kita teruskan lagi dengan sejarah perkembangan kayak di Malaysia. Aktiviti kayak ini juga telah lama bermula sejak zaman nenek moyang kita lagi, dan tujuan utamanya adalah seperti pengangkutan dan perdagangan. Okey, antara kanu pertama yang digunakan oleh zaman-zaman nenek moyang kita dahulu adalah seperti sampan kotak, perahu ataupun kolek. Pada tahun 1980-an, sebuah kelab pertama iaitu Penang Canoe and Recreation Club telah ditubuhkan. Dan ini telah aktif dan bertumpu hanya di sekitar Pulau Pinang saja, tapi dia mula berkembang di seluruh Malaysia melalui program-program seperti program Malaysia Cergas dan ekspedisi kayak yang lain, melalui hasil kerja usaha sama bersama KBS untuk meningkatkan lagi minat terhadap sukan kayak terhadap golongan dewasa dan kanak-kanak. Jadi diteruskan lagi dengan jenis-jenis kayak. Ada tiga, iaitu Madesta, Water Sport dan Slalom. Okey, untuk yang pertama, Madesta adalah jenis yang berbentuk V dan bahagian bawah dia berbentuk V lah kalau ikutkan. Bertujuan dia untuk memudahkan lagi untuk memotong air dan bergerak dengan laju pada garis lurus. Kayak jenis ini adalah sesuai digunakan untuk golongan yang pro dan digunakan dalam bentuk pertandingan. Yang kedua adalah Water Sport yang berbentuk U. Kita boleh lihat pada bahagian bawah kayak ini, hull ataupun dipanggil hull adalah jenis yang berbentuk U. Dan kayak ini adalah sesuai untuk semua orang yang baru hendak bermula bermain untuk sukan kayak kerana dia adalah sangat stabil dan bawahnya amatlah rata dan pergerakannya agak lambat sehingga mudah untuk memindahkan haluan hadapan. Akhir sekali adalah slalom. Kita boleh lihat pada bahagian bawah dan atas kayak ini berbentuk O ataupun bulat, dan dari bentuknya dia memudahkan untuk melakukan teknik Eskimo roll, dan kayak ini dia amatlah sesuai digunakan untuk pada arus yang deras. Pertama yang diperlukan ialah safety jacket. Safety jacket ini berguna untuk mengelakkan kita daripada tenggelam sekiranya kita terjatuh daripada kayak. Pastikan tali pada safety jacket ini diketatkan, tetapi tidak boleh terlalu ketat kerana ia akan menyukarkan kita untuk bernafas. Peralatan yang kedua ialah whistle. Whistle ini biasanya terdapat pada jaket dan kegunaannya adalah untuk memberi isyarat kepada orang lain sekiranya kita memerlukan bantuan. Peralatan yang ketiga ialah first aid kit atau peti kecemasan. Di dalam peti kecemasan ini terdapat semua peralatan yang diperlukan seperti ubat-ubatan. Dan peti kecemasan ini perlu diletakkan di dalam dry bag untuk mengelakkannya basah. Seterusnya ialah dry bag yang merupakan tempat untuk meletakkan barang peribadi bagi mengelakkan ianya daripada basah. Peralatan seterusnya ialah spray skirt. Spray skirt ini pada bahagian kepalanya biasanya
lebih fleksibel dan terdapat tali pada hujungnya. Tali ini perlu diletakkan di bahagian luar untuk memudahkan square skirt tersebut dilepaskan daripada tempat kayak. Square skirt ini dia berguna untuk mengelakkan air daripada masuk ke dalam kayak semasa aktiviti kayak dilakukan. Seterusnya ialah pendayung. Pendayung dia berfungsi untuk menggerakkan kayak dan biasanya panjang pendayung ini ditentukan oleh Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nurini bin Zaidi dengan kad metrik D2019-2090732. Hari ini saya akan bercerita tentang Basic of Kayaking. Baiklah, pertama sekali kita akan belajar cara untuk memasuki kayak. Mula-mula kita masukkan sebelah kaki dahulu. Lepas tu kita cuba stabilkan. Macam dalam gambar ni, dia gunakan pedal untuk stabilkan diri kan, supaya kayak tu tak terbalik. Okey. Kemudian kita masukkan kaki lagi sebelah dan masuk sepenuhnya. Sambil tu kita cuba ambil posisi yang selesa untuk kita dan kita dah boleh berkayak. Kemudian cara untuk keluar kayak. Mula-mula kita kena stabilkan dulu kayak tu supaya tak terbalik kan. Kalau macam dalam ni, dia gunakan pedal dia untuk stabilkan kayak. Okey, lepas tu dalam masa tu kita boleh keluar. Pelan-pelan keluar sebelah kaki, diikuti dengan kaki lagi sebelah dan terus keluar. Baiklah, seterusnya kita akan belajar cara untuk mendayung. Pertama kali kita kena tahu kat mana kita nak pegang. Kita pegang dekat drift ring. Okey, lepas kita pegang kat drift ring tu, kita kena posisi badan ke belakang seberapa mungkin supaya bahagian belakang dapat bersandar pada kayak. Apabila berdayung, kedudukan bilah dayung mestilah keseluruhannya berada di dalam air. Dayungan ataupun strok mestilah seberapa panjang yang boleh supaya kelajuan maksimah dapat diperolehi. Kadar dayungan ialah antara 45 hingga 50 dayungan seminit. Nama saya Nurul Nabila binti Zulkifli dan saya daripada ISMP Ekonomi Rumah Tangga, dan saya akan menunjukkan 5 tips keselamatan semasa aktiviti berkayak. Let's go! Alright, first of all, kita hendaklah berpakaian sesuai untuk berkayak. So basically, gunakan pakaian yang cerah seperti warna kuning, oranye atau merah kerana mudah dilihat atau dikesan di laut. Gunakan baju lengan panjang dan berkasut sewaktu berkayak. Adakan pedoman dan tentukan haluan anda. Seterusnya, anda mestilah memakai jaket keselamatan sepanjang masa sama ada anda tahu ataupun tidak tahu berenang bagi mengelakkan daripada kejadian tidak diingini berlaku. Dan pemakaian kacamata pelindung matahari ataupun lebih dikenali sebagai sunglasses sangat disarankan terutama bagi anda yang sensitif terhadap sinar matahari. Tips seterusnya, jujur terhadap diri sendiri. Memahami kemampuan dan kebatasan diri sendiri sangatlah penting dan anda harus jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap teman seperjalanan. Hidup anda dan teman seperjalanan anda sangat tergantung bagaimana memahami kemampuan masing-masing. Selain itu, perkara yang perlu dititik beratkan adalah perlu memahami keadaan cuaca dan memahami keadaan arus sungai. Anda sangat tidak digalakkan untuk mengharungi arus sungai yang melampaui kemampuan anda dan kayak yang anda gunakan. Arus yang belum anda fahami bukanlah tempat untuk menguji kemampuan anda, juga bukan tempat yang baik untuk mendapatkan pujian. Seterusnya, jangan berkayak sendirian.
Berkayak sendiri tanpa peneman sangat tidak disarankan, terutama jika anda termasuk golongan pemula dan belum mengenali sungai tempat anda berkayak dengan baik. Berbagai kemungkinan boleh terjadi selama perjalanan dan mungkin anda memerlukan pertolongan seseorang, terutamanya dalam keadaan yang darurat dan mendesak. Yang terakhir, bawalah kelengkapan yang tepat. Gunakanlah pedal yang tepat untuk diri anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad dari bin Omar, pembangunan nombor metrik di 208-208-5522 akan menerangkan idea baru kayak semasa MCO. Apa nak buat kayak musim COVID ni? Sukan kayak ni tergolong dalam aktiviti sukan tidak boleh dijalankan masa lockdown dulu. Dalam musim MCO tersebut, kita boleh membasuh mencuci peralatan kayak kita seperti kasut air, skirt kayak, pendayung dan banyak lagi. Okey, pada masa tersebut, kita boleh manfaat masa tersebut dengan menyusun mengemas peralatan kayak kita dengan lebih teratur. Selain itu, untuk mengekalkan stamina kita mestilah kreatifkan diri dengan menggunakan halaman rumah dengan membina kayak semula seperti ditunjukkan dalam video ini. Dengan menggunakan sebatang kayu, penyapu, sebiji bola dan pemberat diikat pada pagar rumah kita dapat melakukan aktiviti kayak biarpun tidak di atas air. Selain itu, dengan menggunakan kayak di halaman rumah, kita dapat melatih keseimbangan dan kreativiti kemahiran kayak. Jika kita mahukan aktiviti di atas air, paling kreatif sekali kita buat kolam dan kita ikat kayak pada kepala kolam dan kita dapat melakukan aktiviti kayak. Stay home, stay safe, stay well. Musim show amat mencabar bagi semua peminat sukan kayak. Dengan idea baru ini akan mengisi masa lapang mereka dengan lebih baik. Sekian sahaja daripada saya tentang idea baru kayak semasa MCO. Terima kasih.